Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baik, pada pagi ini kita akan ulas satu lagi kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tak pernah orang beritahu tapi baru kita tahu. Apa yang kita tak pernah tahu ialah apabila Anwar Ibrahim tak pernah terima RM15 juta yang sepatutnya beliau dapat sebagai penasihat ekonomi Selangor. Wow, ini memang luar biasa. Di luar sana ramai yang mencari keburukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kita tak pernah tahu rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mempunyai kebaikan yang ramai tak pernah tahu. 15 juta itu bukan satu jumlah yang kecil. Kalau saya fikir, kalau saya atau Anda yang diberi ini, pasti kita nak ambil. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil, tidak menerima RM15 juta ringgit apabila beliau jadi penasihat ekonomi Selangor. Baiklah, sebelum kita teruskan isu dan ulasan hangat pada pagi ini, jangan lupa bantu saya untuk tekan butang subscribe bagi membantu mengembangkan channel ini dan mengembangkan juga potensi dan keberanian saya untuk menyuarakan suara rakyat, suara keramat di Malaysia. Baik. Saudara-saudara sekalian, dakwaan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kononnya menerima RM15 juta semasa menjadi penasihat ekonomi Selangor dianggap sekadar penggulungan, fitnah dan hanya mengaburi fikiran rakyat. Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor, Juwairia Zulkifli berkata, perkara itu dinafikan berulang kali termasuk dalam jawapan rasmi Menteri Besar ketika itu Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN Selangor. Menurutnya, semasa tempoh Anwar menjadi penasihat ekonomi Selangor, beliau hanya diberikan gaji simbolik RM1 setahun. RM1 setahun, bayangkan gaji beliau. Ini kalau orang biasa dianggap orang gila. Ini kalau orang biasa ini dianggap orang yang tak siuman, senteng. Tapi ini dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidaklah boleh dianggap sebagai orang senteng atau gila. Tapi beliau memang menunjukkan jiwa sebagai seorang yang benar-benar mau berjuang untuk rakyat Malaysia. Bayangkan seorang penasihat ekonomi, bukan negeri yang miskin ya. Ini adalah negeri paling kaya di Malaysia. Tapi beliau sanggup menerima gaji simbolik hanya RM1 setahun. Itu gaji paling murah pernah didengar di Malaysia. Saya tak pernah tahu pula ada orang yang dapat menerima RM1 ini, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kau tak pernah tahu, tolong tinggalkan komen kamu. Sebelum saya teruskan, kamu tinggalkan dulu komen kamu tentang isu pada kali ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sendirinya telah dibantu oleh orang lain tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menjelaskan orang ini, Juwairia sendiri yang memberitahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar tidak mengambil, tidak menerima 15 juta ringgit sebagai gaji sebagai penasihat ekonomi Selangor, tetapi hanya diberikan gaji simbolik sebanyak RM1 setahun. Nak tanya kepada Datuk Seri Muhyiddin Yassin, agak-agak berapa pula pendapatan setahun? Itu yang perlu ditanya. Menurut pendedahan ini, gaji tersebut tidak dibayar kepada beliau sejak tarik lantikan. Malah, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menerima sebarang allowance atau keistimewaan selain gaji RM1 tersebut, katanya dalam satu kenyataan pada Rabu. Juwairia membuat kenyataan itu susulan Muhyiddin mendakwa Anwar menerima 15 juta ringgit ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor dalam kempen ceramah di Parlimen Padang Serai baru-baru ini. Juwairia yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Melawati memberitahu perkara itu jelas tertera dalam Hansard penyata rasmi DUN Selangor menerusi jawapan kepada soalan oleh Adun. Dengan mengitar semula rekaan yang tidak berasas ini menunjukkan keterdesakan dan kemuflisan modal politik Perikatan Nasional dalam usaha kempen mereka setelah gagal membentuk kerajaan persekutuan.
Tindakan menabur fitnah serta dakwaan palsu bagi mengaburi pikiran rakyat ini sangat tidak bertanggung jawab dan jelas terkeluar dari nadi politik Melayu Islam yang selalu mereka dendangkan, ujar beliau. Sehubungan dengan itu, katanya, pengundi Parlimen Padang Serai wajar menolak Perikatan Nasional dalam pilihan raya kerana masih mau menagih undi dengan fitnah dan rekaan. Saya percaya di pihak Perdana Menteri wajar mengambil tindakan selanjutnya bagi menghalang pengulangan fitnah ini terus dijajah, jelas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya penjelasan ini, saya fikir semua orang perlu berhenti menabur lagi cerita yang sama ini. Yang kononnya Anwar Ibrahim menerima RM 15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Tetapi buktinya ialah selain daripada pengakuan lisan ini, ada juga bukti yang paling nyata, yaitu Hansard. Hansard ini ialah salinan ataupun jawapan bertulis secara rasmi dalam DUN Selangor menerusi jawapan kepada soalan itu oleh seorang adun. Makna kata, pengakuan ataupun penjelasan secara bertulis yang sah yang telah diterima, diedarkan di DUN Selangor telah pun diberi. Namun demikian, yang kita hairan, mengapa Muhyiddin Yassin sanggup dan tega, sanggup dan berani mengitar semula rekaan tersebut, sedangkan ianya sudah dimuktamadkan, sudah dijawab, sudah ada Hansard di Dewan Undangan Negeri Selangor. Adakah ini adalah satu tindakan yang sengaja bulat-bulat mahu menjatuhkan kredibiliti Perdana Menteri kita, yaitu Anwar Ibrahim, dengan mengitar semula rekaan ini yang tidak berasas, menunjukkan sebenarnya mungkin keterdesakan dan kemuflisan modal politik Perikatan Nasional dalam usaha kempen mereka setelah gagal membentuk kerajaan persekutuan. Biasalah kan, bila gagal semua orang salah. Bila gagal, salah orang, tapi salah diri sendiri tidak pernah pula dipersoalkan. Walhal, seperti Sabudin kata, selain daripada mempersoalkan orang lain, cuba tanya Muhyiddin, kenapa dia tolak kerajaan perpaduan yang kalaulah Muhyiddin terima, dia pasti bersama dalam kerajaan. Tindakan menabur fitnah serta dakwaan palsu bagi mengaburi fikiran rakyat ini sangat tidak bertanggung jawab dan jelas terkeluar dari nadi politik Melayu Islam yang selalu didendangkan oleh Muhyiddin bersama dengan PAS serta parti-parti lain dalam Perikatan Nasional. Sehubungan itu, pengundi Parlimen Padang Serai wajar menolak Perikatan Nasional dalam pilihan raya hari ini kerana mereka masih mau menagih undi dengan fitnah dan rekaan. Dan saya percaya Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, wajar mengambil tindakan selanjutnya bagi menghalang pengulangan fitnah ini terus dijajah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda sebelum kamu berpisah dengan saya. Tekan juga butang subscribe untuk membantu dan mengembangkan channel ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.